Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد إن شاء الله, pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini kita akan mempelajari makna, tadabbur makna dan juga sedikit tafsir surah Al-Fajr, surah yang ke-89, surah Makkiyah dan ayatnya 30 ayat, 30 ayat. Dalam ayat yang pertama Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, wal fajri, wal fajri, wawul qasam, waw sumpah. Allah SWT bersumpah dengan waktu fajar. Wal fajri, demi waktu fajar. Ai fajri kulla yaum, fajar pada setiap hari yang keluar kepada kita. Fajar waktu subuh tu, waktu subuh, minta maaf hamba silap sebut kemarin, waktu syuruk, waktu subuh ni dia keluar fajar. Maksudnya waktu subuh, bila masuknya waktu subuh maka terbitnya fajar, dia panggil shadiq. Fajar shadiq kita akan lihat setiap pagi dia akan keluar ikut ni, ikut timur. Dan fajar ni dia akan tenggelamnya ikut maghrib, ghurub, untuk ikut barat. Jadi fajar yang kita lihat pagi-pagi ni, masa ni kita tak nampak tapi dia dah keluar dah, maka masuklah waktu subuh. Jadi fajar ni dia fajar shadiq ni dia melintangi, maksudnya dia keluar ikut, kita akan nampak dia cerah mendatar. Dia akan keluar cerah, kita tengok akan cerah ikut mendatar begini. Tetapi fajar kadzib, sebelum daripada waktu subuh, dia akan ada fajar kadzib, iaitu fajar yang namanya fajar dusta. Yang ni fajar benar, itu nama je. Fajar kadzib ini dia akan keluar sebelum waktu subuh. Dia adalah waktu-waktu mungkin 3.30, mungkin 4, sekitar itulah, lebih kurangnya 4 lebih. Jadi dia akan melintangi sebelah ni, dia akan memancar keluar sekejap je fajar kadzib. Baik, yang dimaksudkan dengan fajar ini iaitu fajar yang keluar pada setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu fajar. Waktu fajar ini fajar ini, wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar ini au fajr,
Fajar setiap hari ini adalah pendapat kathiratun fi tafsiril fajri, iaitu hadza ahadu aqwal, ini salah satu pendapat ramai yang mengatakan maksud fajar ialah fajar yang keluar pada setiap hari. Wa huwa qaulu Ali ibn Zubair wa ibn Abbas. Fajar yang dimaksudkan fajar, Allah Ta'ala bersumpah demi waktu fajar. Fajar yang mana? Yang keluar setiap hari ni, setiap hari, esok ada lagi, lusa ada lagi. Demi fajar ni. Siapa kata? Iaitu Sayyidina Ali, Ibn Az-Zubair dan Ibn Abbas. Au fajr awala yaumin minal Muharram. Ada pendapat lain kata Allah SWT bersumpah demi waktu fajar ini, iaitu waktu fajar, iaitu hari pertama pada bulan Muharram. Kita tak lama ni nak masuk bulan Muharram ni. Jadi fajar yang mula-mula pada awal Muharram, kita beli kalender Muharram. Allah Ta'ala sebut wal fajri, demi waktu fajar. Hak mana? Hak pada 1 Muharram tu. Waktu fajar tu. Au fajr yaumin nahri, iaitu ataupun ada ulama lain kata, ahli tafsir lain kata, iaitu demi waktu fajar. Waktu fajar mana Allah SWT sumpah ni? Iaitu demi waktu fajar pada hari raya Korban, yaumun nahri, pada hari raya Korban. Allah SWT sebut demi waktu fajar pada hari raya Korban. Itu ada ahli tafsir sebut tu. Walayalin ashr, dalam ayat yang kedua, walayalin ashr, dan demi malam. Layali makna malam-malam, malam-malam yang 10. Allah Ta'ala bersumpah demi malam yang 10 itu, ayat ashr dzil hijjah, iaitu 10 malam pada bulan Dhul Hijjah. Demi malam-malam 10 yang pertama Dhul Hijjah. Kerana 10 malam pada malam Dhul Hijjah, malam pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni dia panggil li'annaha afdalul layali as-sanah, kerana ini adalah malam yang terbaik dalam setahun. Inilah malam yang terbaik kita nak buat ibadah. Waqila, dan waqila, ada juga ulama tafsir kata 10 malam tu bukan Dhul Hijjah. 10 malam tu ialah hiya al-ashr al-awakhir min Ramadan, iaitu 10 malam yang terbaik itu ialah 10 malam yang terakhir, iaitu 10 yang terakhir. Malam 21, malam 22, 23, 24 sampai habis tu, itulah 10 malam yang terakhir yang terbaik. 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan yang paling baik dalam setahun. Itu dia panggil ikhtilaf ulama ahli tafsir. Waqila, dan dikatakan lagi yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala bersumpah demi 10 malam, qila al-ashr al-awwal min al-Muharram, dan dikatakan lagi iaitu 10 hari yang pertama dalam bulan Muharram. Malam pertama awal Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram sampai 10 Muharram. Jadi kita tahulah mana Allah Ta'ala bersumpah demi malam-malam yang 10. Jadi ada 3 pendapat kata 10 yang pertama bulan Dhul Hijjah, 10 yang pertama bulan Muharram, 10 yang terakhir bulan Ramadan. Jadi kita tahu makna ni malam-malam yang hebat. Jadi kita nak pakai hak mana ni? Kita boleh pakai belakang. Sebab ini adalah pendapat ulama tafsir. Allah SWT bersumpah lagi,
wasyafi'i wal watr. Dah satu ayat pertama tadi demi waktu fajar, demi malam-malam 10 itu. Demi apa lagi Allah Taala sumpah ni? Ni semua ni malam-malam yang hebat. Fajar ni makna kejadian yang hebat. Wasyafi'i wal watr. Wasyafi'i makna Allah Taala bersumpah dengan az-zauj. Az-zauj ni maknanya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan iaitu bilangan yang genap. Bilangan yang genap. Genap. Mana 2, 4, 6, iaitu bilangan yang genap. Wasyafi'i mana bilangan hak jenis ada sepasal. Rupanya Allah Taala ambil berat juga. Kalau tidak Allah Taala tidak sumpah ni wasyafi'i. Wasyafi'i mana bilangan yang ada pasangan. Contoh minal izzi wal dhulli wal qudrah wal ajzi wal quwwah wal dha'fi wal ilmi wal jahli wal basar wal umma. Maknanya apa ni, demi sifat-sifat makhluk yang orang panggil yang Allah Taala cipta, iaitu ada keagungan, ada kehinaan, ada kemampuan, ada lawa dia lemah, lawa kuat dengan lemah, ilmu orang yang berilmu dengan jahil, buta dengan celek, jadi ni di antara gulawai, ada gulawai, sehat dengan tak sehat. Jadi Allah Taala sumpah juga dengan bilangan yang genap dan juga dengan bilangan yang ganjil. wal wat wasyafi'i wal wat wasyafi'i wal watri. Wal watri dengan watri ni makna bilangan ganjil. Bilangan ganjil, Allah Ta'ala bersumpah juga dengan bilangan ganjil. Wal wat infiradu sifatillah azza wa jalla. Mana bilangan ganjilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha agung, tak ada lawan. Agung Allah tak ada lawan. Wa qudrah Allah SWT tidak ada lawan. Wa quwwah bila dha'fin, kekuatan Allah Ta'ala tanpa ada lemah, tak ada lawan dia. Wa ilmu Allah bila jahlin, tanpa jahil. Allah Ta'ala sebut bilangan-bilangan tunggal ni. Wa hayah bila maut, hidup Allah SWT tadi tanpa ada gulawai apa? Maut, kematian. Tapi makhluk-makhluk hidup, mati, sehat, tak sehat. Tu. Celek, buta. Itu sifat-sifat makhluk. Tetapi Allah Ta'ala tunggal, ahad, Allah Esa. Tidak ada lawan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu seperti Allah Ta'ala. Dari sudut mana? Semua sudut. Jadi Allah Ta'ala bersumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah SWT itu tunggal, dan Allah SWT suka dengan bilangan-bilangan tunggal. Bila kita berzikir kan, bila kita berzikir Allahumma ajirni minan nar, dalam hadis Nabi sebut 3 kali tunggal. Mana orang panggil apa, bilangan ganjil. Ada Nabi sebut bilangan 7 ganjil. Lepas tu kita zikir subhanallah 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 33 ganjil. Alhamdulillah alhamdulillah ganjil. Asmaul Husna 99 hari dalam seminggu 7. Ni Allah Ta'ala suka dengan bilangan ganjil. Maka tuan-tuan semua, bila kita baca tadi
Nabi kata bagusnya bilangan kita baca tadi 33 lepas maya 33. Jadi bilangan 3, bilangan 7. Jadi rupa-rupanya dia tidak kata benda ni kecil. Allah Ta'ala bersumpah wal watri, dan demi bilangan ganjil. Wal laili idza yasr, Allah SWT bersumpah pula dalam ayat yang ke-5. Dalam ayat yang ke-5 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Tadi Allah Taala sumpah dah dengan malam-malam. Tiba-tiba pada satu malam ni juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga. Dan demi malam apabila ia berlalu. Demi malam. Malam hok mana pula ni? Malam hok mana pula ni? Iaitu malam yang dimaksudkan ini iaitu malam malam ini ialah malam-malam ulama tafsir sebut demi malam-malam. Malam mana? Hok malam setiap malam. Setiap malam ni demi malam apabila ia berlalu semalam, malam ni pula, malam esok pula, setiap malam. Ada ulama kata qila lailah al-Muzdalifah khassah, iaitu malam, dia panggil malam orang bermalam di Muzdalifah bagi orang yang buat haji. Lepas tu qila, ada lagi ulama tafsir kata Lailatul Qadr, yang mana Allah Ta'ala bersumpah ni dan demi malam apabila ia berlalu. Malam mana? Malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, demi malam Al-Qadar. Jadi bila kita buka tafsir, maka kita melihat pandangan ulama-ulama tafsir. Maknanya luaslah ilmu tu. Demi malam mana? Malam, ulama kata malam setiap malam. Ada ulama kata malam yang manusia bermalam di Muzdalifah. Ada malam lagi, malam mana? Demi malam Al-Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala supah ni. Supah 5 ayat dah ni. 4 ayat duk main supah wal laili idza yasr. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Allah Ta'ala sebut hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang-orang yang berakal sempurna. Ayat ini diturunkan dalam bentuk tanda tanya. Allah Ta'ala waktu mari dalam bentuk tanda tanya. Hal itu adakah? Bagi menegaskan suatu yang menjadi sebab Allah SWT bersumpah dengan waktu-waktu tersebut. Allah SWT bersumpah tadi wal fajri wal layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yashr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Maka ayat yang kelima Allah Ta'ala tanya setelah sumpah-sumpah tadi, 5 perkara tadi, 5 makhluk tadi. Orang yang mempunyai akal dan hati akan dapat memahami sumpah tersebut dan hikmah di sebaliknya. Waktu-waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh hamba-hambanya yang taat dan bertakwa. Bila ni kita tengok contoh dia, hamba-hamba yang taat yang bertakwa ni dia akan ambil peluang. Bila Allah Ta'ala sebut wal fajr, demi waktu fajar, dia akan ambil manfaat waktu fajar ni bukan waktu main-main. Waktu ni dia panggil waktu yang terlalu amat baik bagi hamba itu untuk buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena waktu itu waktu fajar kadhib. Fajar kadhib ni sebelum subuh lagi.
sebelum subuh lagi. Kalau kita boleh bangun berqiyam ni macam-macam lah. Berqiyam menghidupkan malam dengan kita ambil air semaya 2 rakaat, dengan kita baca Quran, dengan kita berzikir, dengan selawat. Kalau tak tunggu hamba agak, waktu-waktu ni waktu baca kitab, waktu dia telaah, waktu telaah kitab. Jadi tuan-tuan semua, maka waktu fajar ni kita pun ambil pula fajar sadiq. Fajar sadiq ni waktu subuh. Kita boleh mari semaya subuh ni. Ni di antara orang panggil amalan yang kita jangan tinggal. Semaya subuh adalah yang terbaiknya kita semaya berjamaah. Dan sebelum daripada kita nak semaya subuh tadi, dia ada sunat hok paling di antara hok hebat-hebat sunat, ialah di antaranya sunat sebelum subuh 2 rakaat. Itu hebat. Kalau kita boleh maya 2 rakaat sebelum subuh, dia afdal semaya di rumah. Jadi kalau kita boleh semaya sunat subuh ni, sunat sebelum kita semaya subuh ni, nak banding dengan orang kaya-kaya atas dunia ni, kaya kita juga, kaya kita lagi lah, kaya kita lah. Sebab tidak ada tandingnya kalau nak ambil isi segala langit bumi ni dengan kita semaya subuh 2 rakaat tu. Hebat semaya subuh 2 rakaat lagi, Nabi kata. Kalau kira langit bumi tu isi kandungnya bumi ni, kalau orang boleh beli bumi ni, kaya lah. Tapi orang hok semaya sunat subuh 2 rakaat ni, dia melebihi langit bumi lagi ni, dan isi kandungan bumi ni, dia boleh lebih daripada tu lagi. Pahalanya banyak besar. Jadi waktunya bila? Waktunya fajar. Allah Ta'ala serupa dengan waktu fajar. Allah Ta'ala serupa pula dengan waktu 10 Zulhijjah tadi, iaitu di sana ada 10 bulan Zulhijjah ni. Ada dia panggil apa ni, hari wukuf, ada Idul Adha, hari yang ke-10, ada hari Tarwiyah, hari yang ke-8. Sunat kita puasa 1 hingga 9. Sunat kita puasa tu, yang paling baiknya puasa pada hari Arafah, hari Tarwiyah. Dah ada 10 tadi. Lepas tu Allah Ta'ala suruh lagi pada setiap malam-malam. Kalau kita lihat tadi malam mana, malam Al-Qadar dan sebagainya, malam-malam yang kita lalui, malam-malam ni Allah Ta'ala suruh kita berehat. Besarnya malam kepada kita, hebatnya malam ni. Allahu Akbar. Mujurnya Allah Ta'ala buat kita ni ada malam, ada siang, ada malam, ada siang. Dan tuan-tuan semua, malam siang ni dia akan apa ni, rosok. Orang panggil putaran dia tak akan rosok. Sebelum terjadinya kiamat, dia akan rosok. Bila datangnya Dajjal, satu hari itu seperti setahun. Satu hari itu seperti setahun. Maknanya manusia nak boleh ke siapa ke cerah, siapa ke gelap tu. Maknanya manusia kena lalui setahun. Setahun masa tu, duduk dalam keadaan gelap, duduk dalam keadaan cerah, tak gelap-gelap, tak cerah-cerah. Dan masa setahun tu dia dipunuh. Punuh dia panggil, dekat dengan kiamat ni. Ini ada disebut dalam hadis. Maka Allah Ta'ala bersumpah juga dengan waktu siangnya, waktu siangnya, waktu malamnya dalam ayat-ayat yang kita telah lalui itu. Maka Allah SWT tanya, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang-orang yang berakal sempurna? Lidhi hijrin, lidhi hijrin ni iaitu lidhi aqlin, bagi orang yang ada akal. Orang yang ada akal ni dia akan fikir. Tambah-tambah kalau dia mengaji pula, maka dia panggil akal dia ada lagi hidup bila dia mengaji. Kalau dia tak mengaji, akal dia tu mati setakat tu, ilmu tidak bercambah dan amal tidak. Orang panggil
amal tidak berkembang. Kalau kita mengaji, maka kita berfikir malam-malam ni sumpah-sumpah Allah Ta'ala sebut ni, kita ambil peluang masa kita hidup ni, sebab di sana ada janji-janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada Allah Ta'ala sendiri tentang kelebihan makhluk yang dibuat sumpah oleh Allah SWT. Maka Allah Ta'ala mula tanya lagi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah Ta'ala tanya Nabi Muhammad, alam tara, sama dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ni alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bukan bi ashabil fil, bi'ad. Sama ayat dia tu. Adakah kamu tidak melihat Muhammad? Alam tara, adakah kamu tidak melihat? Asal dia tara, ada ya, ada alif dengan rumah ya. Tara ya asal dia. Tapi oleh kerana ada alam, ada lam, maka ya kena buang. Tak boleh baca alam tara kaifa fa'al, tak boleh baca gitu. Sebab ada apa? Sebab ada lam. Bila ada lam, dia kena buang ya tu. Kalau tak ada lam, tara ni mana awak lihat. Tara, kalau yara dia melihat ya ya. Kalau awak tara ya tu, ya tu alif lah, dia panggil dengan rumah ya, tara. Jadi tak boleh baca tara ada ya, jadi ya tu kena buang sebab ada lam. Alam tara kaifa, adakah kamu tidak melihat wahai Muhammad, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, bagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan kamu wahai Muhammad, bi'ad, dengan satu kaum yang nama dia ialah Ad, kaum Ad. Allah Ta'ala tanya kaum Ad, kaum Ad, Allah SWT akan sebut ni dalam cerita ni. Kaum Ad ni, iaitu Allah Ta'ala menceritakan keadaan umat-umat yang terdahulu. Wa dzakara minhum 'adan wa thamud wa fir'aun. Allah Ta'ala akan sebut cerita kaum Ad, cerita kaum Thamud, cerita Fir'aun. Kerana akhbarahum kanat ma'lumah, cerita-cerita mereka ini adalah maklumah, telah dimaklumkan. Jadi Allah SWT tanya Nabi Muhammad ni, wahai Muhammad, kamu tidak perhati ke bagaimana Allah SWT buat kepada kaum Ad? Kaum Ad ini adalah sebuah suku bangsa kuno. Satu dia panggil satu bangsa yang kuno, yang lama, yang mana mereka ini tinggalnya di daerah Al-Ahqaf. Daerah Al-Ahqaf nama tempat. Kita tengok dalam Quran ada nama surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni iaitu tempatnya utara Hadramaut, Yaman. Tempat dia ni tempat kaum Ad, iaitu antara Yaman dengan Oman. Jadi mereka ni mereka hidup dan dia panggil kaum Ad. Kaum Ad ini adalah di antara kaum Nabi Hud. Mereka ini Allah Ta'ala binasakan. Irama dzatil imad. Mereka ini
Iram dzatil imad. Mereka ini Iram adalah dia panggil Iram ni dia panggil Iram. Iram ini satu kawasan iaitu penduduk Iram. Iram ni dia zatil imad. Di Iram ini dia ada bangunan-bangunan yang tinggi, yang kukuh, yang kuat. Iram ini dia panggil nama bagi nenek moyang Ad. Ni bangsa Ad. Ad ini bin Aus bin Iram. Mana datuk dia lah, datuk kepada Ad. Ni Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi dia ni anak Iram ni cucu kepada Nabi Nuh. Iram. Satu tempat yang bernama Iram. Iram ini dia panggil cucu kepada Nabi Nuh, anak kepada Sam. Nah, jadi Ad ni cucu kepada Iram. Bangsa Ad ni, kaum Ad ni cucu kepada Iram. Jadi kalau kita tengok daripada kitab ni, Tafsir Jalalain Hasyiah Sawi, wa huwa Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Summiyat al-qabilah bismi jaddiha Ad. Dan kabilah ini dinamakan kaum Ad ini diambil sempena nama datuk mereka Ad. Ad. Wa Asha, dan mereka hidup Asha bukan Asha Ad alfasanah wa mi'atai sanah. Hidup dia ni 1000 tahun, 1200 tahun umur dia. Ad ni umur dia 1200 tahun. Lama wa ruziqa min salbihi 4,000 walad, dan direzekikan daripada sulbinya, keturunannya ada 4,000 walad, ada 4,000 anak. Tu daripada sulbi dia ni. Merujuk kepada Tafsir Sawi. Dan wa tazawwaja alfa imra'ah, dan dia mengahwini Ad ni. Dia mengahwini 1000 perempuan. Tu dia. 1000. Masa tu kita ni nak boleh kepak tu payah. Dah. Payah nak boleh kepak. Tak bila apa? Sore. Nak ni 1000 ni kita tengok ni. Dia berkahwin dengan 1000 perempuan. Wa mata kafiran, dan dia mati dalam keadaan kafir. Allahu akbar. Masya-Allah. Lepas tu kita tengok kekuatan ni. Betul lah ni Allah Ta'ala sebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kamu tidak memerhati Muhammad dengan kaum Ad. Kaum Ad ni kaum yang ambil nama sempena tok dia. Tok dia tu Ad. Tok tadi Amba sebut dah tadi kan, keturunan dia tadi iaitu apa tadi? Iaitu nama dia apa tadi? Nama dia Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi dia ambil nama puak-puak ni dia nama kaum ini, dia ambil nama tok dia Ad. Yang mana Ad ni saat ni dah kekuatan dia tu. Umur dia pun lama, anak dia pun dah berapa tadi? Dah ramai anak dia ni. Isteri dia pun ramai. Dah. Jolo dah. Iram dzatil imad. Iram dzatil imad. Iram ni tepat Iram dzatil imad. Jadi mereka ni ada bangunan-bangunan yang al-quwwah wasyiddah, kekuatan
bangunan-bangunan yang mempunyai kekuatan dan kekuatan dan orang panggil mana tadi hamba ada baca dalam ni kekuatan dia ni kekuatan dia ni dia boleh apa ni bangunan-bangunan yang mereka bina pun bukan kata sedikit bahkan banyak kekuatan bangunan tu. Kita tengok kepada tafsir qaum 'ad ini Iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kita tengok ayat yang ketiga, ayat yang ketujuh dengan ke-8. Ayat yang ketujuh iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya yang belum pernah dicipta seperti tentang besar dan kukuhnya di segala negeri pada zamannya, yang mana tak ada lagi kaum yang mampu buat bangunan-bangunan sekuat puak-puak dia ni. Sebab itulah dia rasa dia tu hebat tu. Dia rasa dia tu hebat. Baik. Tul at-tawil minhum 500 dhira'. Tinggi puak-puak dia ni deh. Tinggi puak-puak dia ni. Tinggi mana yang boleh buat bangunan kuat-kuat hebat-hebat ni? Tinggi dia 500 hasta. 500 dhira'. Tinggi dia 500 hasta. Wal qasir 300 zira' bi zira'i nafsih. Dan hok pendeknya ni dia panggil tinggi, hok tinggi ni 500 hasta. Kalau hok pendek kalau kita kat puak-puak kita kalau tinggi berapa kaki? Ni 7 tinggi tu 7. Kalau hok pendek kan 3 kaki ada tak? Hok panduk-panduk ni 4 kaki pendek dah tu, 3 kaki pendek dah tu. Nak tak tahulah ada kedok 3 kaki dah pendek benar tu 3 kaki tu. Kalau kita zaman non ni, tapi puak-puak dia hok pendeknya, hok rendahnya 300 hasta, hok tingginya 500 hasta. Jolo sungguh tak. Inilah kaum 'ad. Kaum 'ad ni mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah Al-Haqqah, wa amma Thamud wa amma 'ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim 7 layalin wa 8 ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Haqqah ayat ke-6 hingga ke-8 ni, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Dan adapun kaum 'Ad ni, bangsa 'Ad ni, maka mereka dibinasakan dengan birih. Allah Ta'ala sebut birihin sarsarin 'atiyah, dengan angin ribut yang mana sarsarin ni terlalu amat kencang, ribut yang kencang, 'atiyah yang melampau-lampau. Mereka ini kena terribut, mati mereka ni dengan kena terribut. Sakharaha 'alaihim, yang menimpa kepada mereka tadi ribut mari tadi. Nama mana? 7 layalin wa 8 ayyam. 7 hari 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam ni ribut tak berhenti. Ribut angin kuat yang melampau-lampau. 7 hari ni wa 8 ayyamin husuma, tanpa henti, direct. Husuma ni mana? Berterusan. 8 hari 7 malam ni
berterusan tak berhenti. Fataral qauma fiha sar'a, dan maka kamu melihat kaum ini, mereka ini mati, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang kurma yang mati mereka ni mati. Kenapa tadi? Kena birihin sarsarin atiyah. Sebab apa? Sebab mereka ni engkar dengan Nabi, lawan Nabi. Fahal taranahum min baqiyah. Dengan yang demikian Allah Ta'ala tanya, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka yang masih hidup? Tak ada, tak meninggal bakal, mati habis. Sebab apa? Sebab lawan Nabi Allah, lawan Rasul Allah. Allahu Akbar. Hebat-hebat dia pun tak ada, tak meninggal bakal, mati habis. Jadi ini amaran, amaran daripada Allah SWT kepada kita. Nak ceritanya, sekuat-kuat kaum Ad itu mati, Allah Ta'ala binasakan mereka. Lepas tu ayat yang ke-9, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Cerita pula, insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-9, cerita kaum Nabi Saleh, iaitu nama dia Samud. Kaum Samud pula insya-Allah kita akan lihat. Yang tadi kita lihat kaum Hud. Jadi tuan-tuan semua, hamba rasa sekadar tu dululah. InsyaAllah kita akan sambung pula. Kita akan sambung pula pada bila? Esok tak ada. Hari Isnin pula insyaAllah. Jadi sekadar tu dululah. Masa pucun dengan kita berhenti pun setakat tu dulu. Sambung dengan kita pun acung jugalah kita berhenti tu. Kita akan sambung cerita kaum Samud alladhina jabus sakhra bil wad. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua bahasa sekadar tu dululah. Mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Fajr ini, bila masuk di ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kita faham cerita dia, insya-Allah. Jadi bahasa sekadar tu dululah. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin kalau tidak ada arahan lintanya. Jadi tuan-tuan semua mengucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dikira amal ibadah, insya-Allah diterima oleh Allah SWT. Syarat kita tadi adalah kita niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.